Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Peserta Kuasa Masjid, Tuan Abdul Razak maupun boleh tuan-tuan, puan-puan di Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi tenaga kepada kita, diberi kesihatan dan juga masa dapat sama-sama kita pada malam ini dapat solat maghrib Jumaat, disamping dapat sama-sama sambung kuliah mingguan kita. Untuk makluman semua, pada minggu ni kita akan sambung masih dalam bab haji dan umrah, dan tajuk ni pun dah masuk bab pertengahan, iaitu tajuk ini berkaitan dengan larangan berperang dan membawa senjata di tanah haram. Jadi kita ni bila pergi tanah haram ni tak boleh kita berperang, itu satu. Yang kedua pula, tak boleh kita bawa senjata di tanah haram, tuan. Cuma saya tengok lagi, kalau nak bawa juga bila darurat macam mana keadaan dia, dan macam mana cara kita nak bawa senjata di tanah haram, tuan. Jadi kita akan rincikan tentang larangan dan tegahan tersebut. Sebelum saya nak pergi ke tajuk ni, tuan, kita tengok sikit tentang tips bangun subuh. Setiap hari kita bangun subuh. Cuma kadang-kadang tu ada orang subuh gajah. Subuh gajah ni dah siang dah. Ada setengah tu subuh dinosaur. 10 pagi, 11 pagi. Lepas tu tak tahulah binatang apa besar lagi. Jadi nampak kata kita ni subuh-subuh juga, tapi orang tu tak subuh on time, tak subuh berjemaah. Jadi apakah cara kita yang Nabi tunjukkan, cara kita nak bangun subuh ni, tuan-tuan? Okey, set suara di pitang tu, tuan-tuan. Set. Okey, suara ni dia pergi ke apa, ke projektor. Saya pergi ke suara saya, no? Untuk dakwah dan pendidikan Islam. Tips bangun subuh. Pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Okey, pertama sekali, tuan-tuan, kita tahu nak bangun subuh ni kita kena set, tuan-tuan. Set dalam otak kita, esok pagi aku nak bangkit subuh. Kalau subuh pukul 6.8 minit, 6.5 minit, kita keluar 5.30, 5.45 dah bangkit dah. Dah mandi dah. Ni subuh pun tak tahu berapa esok. Jadi kacau. Kita akan bangkit pun ikut dan kita bangkit. Jadi pertama sekali kita niat dah malam tu, esok azam aku nak bangkit subuh, nak solat berjemaah di masjid, tuan. Anda bisa membaca mengenai keutamaan solat subuh berjamaah di masjid. Kedua, hindari bergadang dan tidurlah di awal malam. Okay, yang kedua ni Nabi ada pesan, tuan, jangan kita bergadang. Bergadang ni bahasa kita ni, jangan kita buang masa, duk ralik, duk lepak, duk menyembang kosong. Lepas habis Isyak, kita sembang kosong. Nabi tak apa, Nabi larang, tuan. Jadi macam mana? Bila main Isyak saja, habis main Isyak 8.30 kata Isyak, 8.45 semayang, pukul 9 habis, balik rumah, kemudian minum kopi ke, kena biskut ke apa ke, 9.30, 9.45, 10 tu kena tidur dah. Tu waktu tidur, tuan, sebenarnya. Tapi kalau ada hari tu ada kerja, ada hal nak ambil anak tuition ke, ada hal apa ke, boleh kita tidur lewat sikit. Tapi tak, kita ni tiap-tiap malam tu dia pukul 11 bawa telefon kawan, pukul 11, 12 sembang, 1-2 tak tahu hala lagi, pukul 3 dah habis. Kalau sekali-sekala tu gagah lagi, dia tiap-tiap malam 2-3 pagi. Terpulanglah, tuan-tuan, hak tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan buat lagu tu, janji pukul 6.05 minit ada di masjid. Kalau balik pukul 3 pagi pun boleh main masjid pukul 5 pukul 6 pagi. Silakan, boleh buat. Tapi tak, kita bila kita sembang tu, subuh patah mana, tahajud pun tak buat, tuan. Itu yang kita nak tengok balik, tuan. Jadi Nabi larang kita bergadang, sembang kosong bila selepas Isyak, tuan. Di awal malam.
Batasi maksimal bergadang sampai jam 22, atau lebih bagus lagi jam 21. Sebab apa Nabi pesan tidur awal? Dia ada sebab tuan. Bukan saja Nabi pesan. Kalau kita tidur pukul 8, 9, setengah, 10, 11, kata 11 lah maksimum, kita boleh bangkit malam tahajud. Nabi pesan pula, Nabi akan bangun 1/3 malam terakhir. Di mana time itu dari sahih, Allah turun langit dunia 1/3 malam terakhir. Siapa minta ampun pada aku, akan aku ampunkan. Siapa minta hajat, akan aku tunaikan. Siapa minta sekian-sekian, akan aku berikan. 1/3 malam terakhir. Bila ni? Tiap-tiap malam ada offer, ada peluang, ada chance. Tapi kita ni berapa lama dah tuan, duduk tagak-tagak tak bagi tahajud pun. Sebab apa? Kes tadi dah 9.30, 10.30 kan. Ni 11-12 tak ada hala lagi kan, duduk atas jalan lagi. 1-2 duduk futsal lagi. Baguslah senaman. Tapi kalau futsal tu sihat badan, esok subuh pukul 6 kena ada masjid, baru berguna futsal. Ni main futsal pukul 3 pagi, bangkit tulah pukul 8, 9 pagi. Tak tepat tuan kan. Kita nak sihat, kita beribadah, dunia sihat, akhirat selamat. Ni dunia sihat, akhirat tak tahu hala tuan. Kita tengok balik apa yang patut kita buat. Jadi kalau kita tidur pukul 1/3 malam, tidur awal 1/3 terakhir tu, kalau Nabi bangkit tidur pun katalah Isya 8.30, 8.30. Kemudian subuh esok ni 6-8 minit. 6-8 minit tolak pukul 8.30 bagi 3. Kita akan dapat nanti 1/3 terakhir. Kalau Cikgu Mat dia tengok, dia congok pukul 3.30 tu antara waktu yang Nabi kata 1/3 malam terakhir. Bangkit pukul 3 pagi, 3.30, 4. Tu time dia. Kalau kita tidur pukul 1 pagi, pukul berapa dah bagi tahajud? Pukul berapa nak main subuh? Nampak tuan? Dan Nabi pula bila bangkit pukul 3 pagi, 3.30 tu contoh, satu terakhir tu, Nabi akan tak tidur dah. Subuh, pukul 8, 9, 10 dah. Sampai pukul 12, 1 tengah hari tuan. Di situ ada dalil Nabi tidur saat khailillah. Iaitu time tu tidur seketika. 15 minit, setengah jam, 20 minit. Sebab tidur time tu walaupun saat, dia tidur jerak. Dia boleh cover balik letih semalam. Dan Nabi akan cover balik sampai malam tuan. Itu sunnah Nabi. Dan sunnah ni pula tuan-tuan, orang lain ambil. Tuan tengoklah negara orang putih, negara Cina, negara tempat luar Jepun, budak-budak mereka tidur tengah hari tuan. Kelas kedai mereka tidur saat tuan. Itu sunnah Nabi. Tapi kita pula tak buat tuan benda tu. Sepatutnya kita boleh buat tuan. Jadi terpulang pada kita yang mana yang kita tahu tuan. Ketiga, berwudu sebelum tidur. Dan ketiga ni pula, Nabi pesan ketiga berwuduk sebelum tidur. Sebelum tidur tu berwuduk dulu. Apa kaitan wuduk nak tidur ni? Nak wuduk, nak sembahyang. Kita mengantuk pukul 9 malam, 11 malam tu, nak pergi wuduk pula. Kena ayak, cerah balik segar balik kan. Tu logik kita. Tapi bila kita wuduk ni ada sebab tuan. Apa sebab dia? Kita tak tahu tuan. Wudu sebelum tidur. Ada keistimewaan yang luar biasa untuk orang yang berwudu sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Nampak tuan, siapa tidur sebelum siapa ambil wudu, berwudu sebelum tidur, bersuci. Apa jadi? Malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Allah ustaz, malu ustaz, geli. Contoh kita, geli malaikat duduk dalam pakaian kita. Tu yang kena tindih tu, ustaz saya malah kena tindih ustaz. Tu dia ustaz tak sanggup tumpang. Tu dia contoh. Iblis syaitan tindih, kita marah, kita takut. Malaikat mai duduk dengan kita geli pula. Nampak tuan? Sepatutnya kita berseronok tuan, bersyukur. Sebab malaikat bersama kita malam tu. Dia tidak akan bangun sehingga malaikat berdoa kepada kita tuan. Dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tidur dalam keadaan bersuci. Jadi kita tak akan bangkit selagi mana malaikat tu doa dulu. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini kerana tidur dalam keadaan berwudu, bersuci. Tu tuan, kita ni tidur koboi, tu dia tidur letih tak serah, krong. Lepas tu gaduh dah, sakit orat lah, semalam dia rasa sesak nafas lah, kena tindih lah, macam-macam cerita lah. Wallahualam lah, kita tak tahu. Ni nampak kata tidur ni tuan, malaikat doa kat kita kan. Kalau kita manusia ni, siapa nak doa kat kita tuan? Bila kita meninggal nanti duduk depan tu, Tok Imam duduk belakang, makmum belakang, 2-3 saf, Allahumma firrahu warhamhu. Tentu orang doa kita. Tu pun time mati nanti. Bila? Tak tahu
bila nak doa. Tu pun tak pasti lagi. 5 orang mai ke, 100 orang ke, 3 sah ke, 200, 10 sah ke, tak tahu. Kalau ramai alhamdulillah dah. Tak payah tunggu yang tu tuan-tuan. Yang tu kita semua akan alami. Cuma lah ni tiap-tiap malam tuan. Sama dia? Malaikat doa kita. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan kena tidur dalam keadaan bersuci. Tiap-tiap malam tuan. Doa manusia mungkin terima tak terima. Mungkin Allah terima, Allah tolak. Tapi doa malaikat tuan, nampak tuan, kerja dia beribadah tuan, kan? Makbul tuan. Jadi itu yang ketiga. Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syu'aib Al-Arnaud dan Al-Albani. Keempat, jangan lupa pasang weker atau alarm di jadwal sesaat sebelum subuh. Jadi yang keempat ni kita pun buat dah lah ni. Kunci jam, kunci handset, kunci alarm. Daripada kita duduk niat, duduk bangkit-bangkit ni pun kukuk terlepas. Hari tu, hari Sabtu, kenduri sampai 5. Makan kambing, makan tu, makan daging, makan gulai-gulai tu, malam-malam tu dia lena. Pompra tu dia pukul 3.30. Sebab apa? Ngantuk, letih. Makan daging kan. Jadi macam mana? Kunci jam kan. Boleh ke tuan-tuan? Untuk bantu kita, untuk kita bangun, gunakan medium yang ada kan. Subuh. Kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur. Akhiri hari Anda dengan ucapan kebaikan sebelum tidur. Anda akan dijaga malaikat. Dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya, yaitu akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Okey, bila kita nak tidur saja, Jabir beritahu Rasulullah SAW bersabda, ada 2 makhluk akan mai kita. Satu iblis, satu syaitan, satu malaikat. Malaikat kata apa? Kan tidurlah malam kamu dengan beribadah, dengan apa? Dengan manfaat, kata-kata yang elok, kan? Apa dia kata tuan di sini? Malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Jadi malaikat dia kata, akhirilah malam kamu dengan kebaikan. Zikir, salawat, doa, sebagainya. Perbanyakkan ibadah tuan. Kan? Basah lidah kita dengan zikir dan sebagainya. Ni kalau iblis pula syaitan, tidaklah buat apa nak kalut tu, letih ni kan, apa tu ajak buat maksiat lagi, benda lain ke apa ke, lara sebagainya. Jadi itu yang membezakan dengan kita. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan disepakati oleh Az-Zahabi. Jadi macam mana kita berzikir, baca doa nak tidur, kita zikir sementara nak tidur lelap tu kan, sementara nak padam tak padam tu kan, zikirlah tu kan, apa-apa boleh kita baca. Dan apa jadi? Malaikat akan bersama kita sampai ke subuh. Di antara doa dan zikir yang bisa Anda baca sebelum tidur. Pertama, tidur dengan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ni tuan, kita baca doa tidur tuan. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ni hadis Bukhari. Yang kita dah faham ni, yang saya sendiri belajar pun, Bismika Allahumma ahya wa amut. Hidup dan mati dah hidup, sama aja. Tapi yang ni tuan, ni hadis daripada Bukhari, sahih. Yang kita dah baca selalu tu, wallahu a'lam. Saya tak jumpa lagi mai pada mana sumber yang sahih. Mutu wa ahya, yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Kedua, ayat kursi. Baca. Okay, yang kedua ni pula, Nabi pesan sebelum tidur baca ayat kursi. Semua orang tahu kan, ayat kursi ni baca sebelum tidur. Cuma ayat kursi ni perbezaan dia, siapa yang ajak kita kan? Bila cek balik dalam hadis dalam Al-Quran, Allah tak ajak pun, Nabi pun tak ajak. Cuma siapa ajak tuan? Iblis ajak kita. Iblis syaitan ajak kita doa ni tuan. Apa buktinya? Ada satu hari ketika bulan Ramadan, di tempat gudang, di tempat pembendaraan, simpan makanan-makanan sebagainya tu kan, itu tempat Baitul Mal lah bahasa kita. Yang ada lelaki ni jaga, dia nampak orang ni nak curi. Sekali, malam kedua curi, malam ketiga dia tangkap. Dia tangkap tu nak bawa dia pergi ke Rasulullah. Aku nak bawa engkau pergi kepada Rasulullah. Jangan bawa aku nak ajak engkau satu doa, satu ayat, satu benda yang mana engkau tidur, iblis syaitan tak kacau engkau. Dia ajak pada sahabat ni. Kemudian esok tu sahabat pun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku malam sekian, ada orang main curi harta ni, aku tangkap dia, kemudian dia ajak aku doa. Kan, doa yang mana tidur ni iblis syaitan tak kacau. Dia dengar betul, Nabi kata apa? Benar. Walaupun dia pembohong. Betul kata dia, tapi walaupun dia ni pembohong, dia itu syaitan.
Nampak tuan? Syaitan mengikuti manusia, dia mai curi kan. Kemudian bila dia dah tertangkap, dia ajak pula doa ni. Nampak kata syaitan ni 10 ayat dia kata, satu tu ada agak betul. Tapi kita manusia ni kalau sembang kemas pandai, tu dia mana satu betul salah. Kadang semua salah pada tuan. Jadi kita teruk je tuan. Jadi tuan-tuan, ini tuan ayat ni guna ketika kita baca ketika kita tidur. Sunnah Nabi boleh kita baca. Ataupun ruqyah, apa tu nak menghalau jin dan sebagainya. Ayat kursi sebelum tidur. Jika Anda belum hafal, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Kau tak tahu ingat, buka Al-Quran surat Al-Baqarah 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Ketiga, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah mencukupi. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Amalan Nabi bila nak tidur ni dia akan baca tadi ayat kursi dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah 285 286. Ni tuan. Jadi kita boleh tahu surah Al-Baqarah ni yang Nabi baca malam tuan. Sahabat ikut tu, aku ingat Nabi nak baca 100 ayat, Nabi nak rukuk, tak rukuk lagi. 200 ayat tak rukuk lagi. Rupanya ayat Al-Baqarah ni 286. Habis ayat ni Nabi sambung pula An-Nisa, Al-Imran, Al-Imran. Mereka 3 surah bangkit malam 1 rakaat Nabi semayang. Jadi semayang Nabi tu berdirinya lama, rukuk pun lama. Ada dalil kata pula, aku lihat berdiri Nabi lama, sujud Nabi sama macam rukuk Nabi, macam berdiri Nabi kan. Itu solat malam Nabi. Kalau kita tengok tadi 1/3 malam, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi Nabi direct terus kan sampai ke subuh. Nampak tuan? Itu amalan Nabi. Kita ni Allah ustaz oi, tok imam ni nak kena tukar tok imam ustaz oi, baca surah panjang kan. Solat wajib kita boleh komen imam, kalau panjang sangat kita boleh habaq dia. Subuh sunnah baca panjang. Tinggal solat tarawih, solat sunat silakan panjang. Itu sifat solat malam. Cuma kita tak larat boleh duduk ketika solat sunat. Kalau solat wajib tak boleh. Kan. Bila solat sunat boleh kita duduk. Kita pilih lagi kan. Dan 286. 2 ayat ini sudah cukup bagi Anda dari segala sesuatu. Kelima, zikir pelepas lelah. Yang kelima ni pula, kita balik kerja letih, penat, dan ada zikir Nabi ajak, kita boleh sihat badan, kita boleh buang dosa kita pula dengan berzikir ni tuan-tuan. Anda yang sedang menahan rasa sakit terkadang membuat Anda sangat lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang bisa menambah kekuatan bagi Anda sehingga mengurangi kelelahan Anda karena sakit atau karena aktivitas lainnya. Zikir itu adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Jadi zikir ni tuan-tuan apa dia? Fungsi dia kita boleh cegah balik. Boleh boleh kita punya recovery balik. Boleh kuat balik daripada sakit sebenarnya, letih sebenarnya. Ni dak duk malam Allah aduh kan disebut kan. Je mengeluh kadang-kadang tu. Kan tarik. Sebenarnya berzikir dah. Subhanallah. Nabi ajar apa? Zikir dia tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 34 kali. Zikir lepas sembahyang Nabi ajar 33. Bila tidur ni benda yang sama tambah yang takbir tu 34 cukup 100. Sebab tu bila kita belajar sunnah ni nak letak tak mana walaupun benda yang sama, bilangan dia berbeza. Nampak? Bila kita buat lagu tu, yang ni Nabi buat tiny sikit-sikit, khusyuk tepat dengan sunnah Nabi, kita letakkan pada tempat dia. Kita pilih gitu kan. Sehingga genap 100. Bacaan tasbih yaitu subhanallah, bacaan tahmid yaitu alhamdulillah, bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Selamat mencoba. Semoga Allah. Ni sekitar amalan kita nak tidur. Dia ada banyak lagi kita belajar dulu ni. Nak tidur tu mula dengan apa? Miring belah kanan, kemudian kita rusuk di belah kanan ni. Kita tidur lini awal, tangan letak di pipi dulu, baca doa sebagainya. Kemudian kalau kita nak tidur kalih tengah ke, duduk menerak ke apa ke, ikut suka tuan-tuan lah. Ni memang stand terus, pakai terjun terus. Boleh tidak, tak ada masalah. Tapi sunnah-sunnah tu kita tak ikut. Kan? Yang benar kita belajar lagi dulu ni, baca bacaan 3 kul yang menembus kat tangan, sapu ke muka, ke badan, di seluruh anggota badan, boleh 3 kali tuan. Jadi ada banyak tempat-tempat yang Nabi ajak kita. Kita tajuk kita minggu lepas, kita ulang kaji sikit, iaitu berkaitan dengan seorang muhrim yang berihram dilarang berburu.
Tajuk minggu lepas ni kalau kita ingat balik, kita bila pakai baju ihram ni tak boleh kita berburu. Berburu ni apa? Binatang-binatang buruan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Allah berfirman, Allah kata dalam Quran, jangan kita bunuh binatang buruan ketika mana kita sedang berihram, pakai baju ihram. Itu yang pertama. Dalil kedua pula dari Asy'ab bin Jassalamah Al-Laitsi, bahawa ia menghadiahkan seekor keldai hutan untuk Rasulullah SAW. Satu hari Asy'ab ni bagi kat Nabi seekor keldai hutan. Kemudian ketika itu Nabi berada di Al-Abwa ataupun Wudan, tempat. Lalu Rasulullah SAW pun mengembali hadiah itu pada dia. Nabi dapat, Nabi tolak balik, Nabi bagi balik. Dan ketika Rasulullah SAW melihat wajah Asy'ab agak sedih, beliau berkata, bila tengok ni orang bagi hadiah kat Nabi, dia tolak pula. Apa tu? Tolak bagi balik. Nabi tolak. Kita sedih kan? Bila tengok itu, Nabi kata apa? Sesungguhnya kami tidak menolak hadiahmu. Kami tak tolak pun hadiah kau ni. Hanya saja kami sekarang sedang berihram. Nabi tengah berihram. Asy'ab ni bagi seekor keldai hutan. Kan? Kalau dia bagi unta, bagi lembu, bagi kambing, bagi ayam, tu binatang an'am boleh makan. Tak ada masalah. Lagu tu tak sebelah makan, jenuh kita. Pergi buat haji, buat umrah pakai ihram, tak makan, dah boleh makan. Binatang makan biasa ni, ya boleh. Kambing, lembu, unta, kan, apa tu yang biasa ni boleh makan. Cuma binatang buruan ni yang dilarang. Sebab apa? Nabi tolak kerana dia sedang berihram. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Dari yang kedua pula, dari Muaz bin Abdul Rahman bin Utsman At-Taimi, bahawa ayahnya berkata, kami keluar bersama Talha bin Ubaidillah, saat itu kami berihram. Jadi mereka keluar, mereka kena berihram. Saat itu sedang tidur, dihadiahkan kepadanya seekor burung, bagi burung kat dia. Sebagian dari kami ada yang menyantapnya, dan sebagian lain ada yang menahan diri tak makan. Ketika Talha bangun, ia membenarkan tindakan orang-orang yang memakannya. Ia berkata, kami juga pernah memakan haiwan buruan bersama Rasulullah SAW. Hadis Muslim. Sekali tengok, Ustaz, pening Ustaz. Hadis pertama, Nabi tolak. Hadis kedua ni, bila mai seekor burung, lepas tu sahabat ni makan, ada yang tak makan. Tapi yang makan pula dia kata, kami dulu pun makan dengan Nabi. Haiwan buruan ni bersama Nabi. Pelik kan? Sebab tu bila hadis, walaupun benda yang sama, tajuk yang sama, tengok betul-betul. Yang Nabi tolak tadi, binatang tu mai seekor, hidup lagi. Bila hidup lagi, Nabi berhak, ada peluang untuk tolak pemberian tadi, sebab masih hidup. Bila hidup, Nabi tak mau, keadaan ihram. Sebab tu Nabi tolak. Kes yang ni, binatang tu mai, mungkin mati. Pertama. Kedua pula, tengah lena, orang bagi, tak ada, tak minta pula, boleh makan. Sebab dalil ni dia kuat dengan dalil yang kita baca itu ni, iaitu satu kumpulan pergi buat ihram, pakai baju ihram, duduk tepi laut, jalan nak pergi ke tempat Mekah tu, Madinah, Mekah. Kemudian yang seorang lagi bersama mereka, Abu Qatadah, dia ikut juga, dia tak pakai baju ihram, dia ikut sama. Kemudian Abu Qatadah ni nampak segerombolan keldai liak tadi, dia pergi tekam, dia pergi tangkap, disembelih, dia ajak dia boleh makan. Kemudian dia pun makan. Sebab apa boleh makan? Nabi tanya pula, ada tak kamu memberi arahan suruh ditangkap? Adakah bagi isyarat mata ke apakah, tunjuk gitu ke apa ke, suruh tangkap? Tak ada pun. Maka makanlah. Kalau kita contohnya pergi buat haji, duduk dalam kemah ni, kemah kat Mina ke sebagainya, dia pakai ihram, tu Arab pun main, tu dia pelanduk golek, rusa golek ke apa ke, boleh makan tak? Boleh makan. Sebab kita tak minta pun. Orang kenduri, orang jamu. Kalau kita pergi minta, lapak tengok ni, rusa ni, kemah ni, kalau buat panggang ni sedap juga, upah orang ke apa ke, kalau lagu tu haram kita makan. Kenapa? Jalan dia ada satu sebab dia. Secara umumnya tak boleh makan, tak boleh buru. Tapi bila yang bagi itu bukan kehendak kita, orang bagi, orang hadiah sebagainya, bila dah masak sebagainya, boleh ambil. Kalau bermain sekong tadi, dari yang pertama tadi, Nabi tolak mentah-mentah. Sebab apa? Dia sedang berihram. Hadis Muslim, wallahu alam. Okey, kita pergi lagi tuan-tuan, sikit lagi. Ada masalah lagi tentang hukum wanita solat di masjid. Makcik-makcik kakak yang ramai ni macam mana?
Mereka ni macam mana status dia? Main masjid boleh ke? Tak boleh ke? Kalau boleh macam mana pula pahala tu? Sama macam orang lelaki ke? Ke tak sama ke? Ke macam mana? Balik pada hadis yang sahih. Apa hujah tentang hukumnya wanita solat di masjid? Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal. Wanita tidak mendapat pahala jamaah ketika ke masjid. Ada orang kata, betul ke wanita ni main masjid tak dapat pahala berjemaah? Kacau. Hari esok tak ada orang lah. Seorang tak ada. Balik kami beban. Ustaz Umar kata tak ada pahala. Sabar tuan tengok apa cerita dia. Macam mana jalan dia? Apa kelebihan pula? Apa dia punya cerita dia tuan-tuan? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdal daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Orang perempuan kalau semayang di bilik tidur dia, ruang kecil, banding dengan ruang tamu depan rumah, lebih baik semayang di bilik kecil dia. Ni dalil ni. Banding daripada semayang di ruang yang terbuka di dalam rumah dia. Bukan rumah lain, rumah dia juga. Tapi kalau boleh semayang di bilik yang tertutup. Ni dalil pertama. Salat wanita di kamar kecilnya, yaitu tempat simpanan barang berharganya, lebih utama dari salat di kamarnya. Hadis Abu Daud. Kalau pula ada pilihan untuk semayang kecil lagi, bukan kata untuk ramai orang lalu lalang ke apa ke, tempat tidur juga lebih baik bilik tempat kecil lagi tuan. Ni hadis yang pertama, hadis Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Juga dinyatakan dalam riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Jadi sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bahagian dalam rumah mereka. Masjid. Tapi kalau rumah mereka, lebih baik dalam rumah mereka lagi. Ni dalil yang kedua tuan. Kita pergi lagi tuan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Ummu Humaid radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali salat berjamaah bersama Anda." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin salat berjamaah bersamaku." Seorang wanita ni jumpa Nabi, "Aku teringin sangat nak salat berjamaah dengan kau." Dia beritahu, "Nabi pun aku tahu kau nak sembahyang berjamaah dengan aku." Nabi jawab tuan, "Namun salatmu di dalam kamar khusus untukmu atau bait lebih utama dari salat di ruang tengah rumahmu atau hujrah. Salatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama daripada salatmu di ruang terdepan rumahmu." Solat di bilik kecil, bilik tidur ni lebih baik daripada solat di ruang tengah rumah. Solat di ruang tengah rumah kamu lebih baik solat daripada ruang depan pula, ruang tamu kah. Nampak tuan? Ni tengah hadis. Salatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari salat di masjid kaummu. Salat di masjid kaummu lebih utama dari salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Nampak kan? Dia pelan kecil-kecil ke besar-besar. Solat dalam bilik lebih baik solat di dalam tengah rumah. Solat tengah rumah lebih baik daripada solat di depan rumah. Solat di luar rumah pula lebih baik dalam depan rumah tu lebih baik daripada luar rumah. Solat di masjid, di depan rumah tu lebih baik solat di masjid. Solat di masjid, rumah kita, kawasan kita, rumah kampung kita, qaryah kita, lebih baik daripada solat daripada masjid Nabi. Terbalik. Perempuan terbalik. Laki dah sembahyang di masjid lebih utama. Di masjid Nabi lebih utama lagi. Kita baca kat tu ni. 1000 solat di masjid, satu banding kita di masjid kita ni, satu solat di masjid kita di masjid kita tuan. Satu solat di masjid Nabi, 1000 solat di masjid kita. Laki. Satu solat di rumah laki, satu pahala, satu kebaikan. Solat di masjid 27 lipat kali ganda. Tu laki beza. Perempuan dia terbalik tuan. Ini dari hadis Ahmad. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Jadi dari ini, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bahagian dalam rumah mereka. Hadis Ahmad tuan. Sebagian ulama menegaskan bahwa keutamaan sholat jamaah di masjid hanya berlaku bagi lelaki dan bukan wanita.
karena yang diperintahkan dalam hal ini adalah lelaki dan bukan wanita. Tengok dalil tuan, kebanyakan dia akan sebut lelaki, lebih baik solat sebagainya, semua laki tuan. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari, salatnya lelaki secara berjamaah itu dilipatkan. Ini menunjukkan bahwa salat wanita berjamaah di masjid tidak dilipatkan pahalanya. Itu dalil tuan, lelaki dilipat gandakan, yang perempuan dia tak beritahu. Tak ada. Sebab tu ada dalil kata kalau solat perempuan di rumah ni kita 27 kali lipat, perempuan lebih lagi. Berapa? Lebih 27, 28, 30, 1,000, wallahu a'lam. Sebab apa? Perempuan di rumah lebih baik sembahyang daripada di masjid. Masjid kita 27. Jelas. Tapi perempuan ni lebih banyak lagi sembahyang di rumah. Karena salat wanita di rumahnya lebih baik dan lebih afdal. Nampak dalil. Solat perempuan di rumah lebih baik, lebih afdal. Lebih baik macam mana? 27 kita buat lelaki, mereka di rumah lebih banyak lagi tuan. Dan lebih afdal lagi tuan. Fathul Bari. Demikian pula keterangan yang disampaikan Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Buat dalam dalil itu kita baca kan 7 dapat naungan akhirat tu yang mana kan pemimpin yang adil, dan tersebut tu lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, cinta masjid. Kalau ikut mesti kata lelaki, perempuan, mukmin, mukminat. Tak, tapi lelaki saja tuan. Kita bila gitu tuan. Menurut Al-Hafidh, keutamaan ini hanya berlaku bagi lelaki. Karena salat wanita di rumahnya lebih afdal dibandingkan ikut berjamaah di masjid. Fathul Bari. Ustaz macam mana Ustaz? Lagu tu tak main dah kami. Tak boleh main. Jawapan dia kalau tanya nak pahala lebih sembahyang berjemaah macam mana? Baik sembahyang di rumah. Tapi dalil pula kata farizatul ilmu atau talabul ilmu farizatul kulli muslim. Menuntut ilmu tu lepas tu menjadi wajib ke atas semua orang Islam. Jadi kita main masjid ni sebab apa? Nak cari ilmu. Kalau duduk rumah seorang-seorang tak tahu mana-mana. Main masjid hari ni apa? Kuliah tafsir, belajar Al-Quran. Esok ada kuliah apa? Hadis, belajar hadis. Tulis ada kuliah apa pula? Tentang apa tu sirah. Apa tu lusa pula kuliah apa pula? Tentang apa pula? Jadi ada banyak. Boleh main masjid? Boleh. Cuma tambah ilmu dan sebagainya. Duduk seorang saja baik ikut lelaki, takut duduk seorang sebagainya, tak ada masalah. Dia nampak kata kalau kata nak pahala lebih, tak, bukan kena pahala. Itu jawapan dia. So perempuan ni di rumah berlipat-lipat kali ganda. Tapi dia main pula yang cerita lain pula, lain pula mencari ilmu apa? Ilmu itu menjadi wajib pada kita. Apa dalilnya? Laki apa Nabi sembahyang di masjid. Ada budak kaya kat belakang. Takkan budak tu main seorang. Lebih hebat pula, aku berhenti sembahyang tadi ni, kalau aku nak baca panjang, aku takut budak tadi mengganggu mak dia sembahyang. Nampak? Orang perempuan main masjid. Dalil yang kedua pula, subuh. Apa tu wanita yang datang ke masjid dia sembahyang di belakang. Kemudian bila laki ni lepas sembahyang subuh, mereka berzikir. Kemudian yang perempuan ni pula mereka akan habis sembahyang saja terus hilang, clear. Bahkan antara mereka pun tak kenal satu sama lain. Masih kelam lagi tengok balik subuh. Dan lelaki pun tak tahu siapa yang main pula. Tu zaman Nabi. Apa kata? Ya, boleh main masjid. Tak ada masalah. Cuma kalau mereka main pula bawa fitnah, baik sembahyang di rumah. Jadi sebab tu kan dalil dia satu. Bila kita faham sunnah kan, oh dia dengar ni, oh ada orang kata lagu tu betul ke? Oh aku belajarlah dulu ni. Tu jawapan dia. Yang main masjid pula sebab apa? Oh tuan-tuan yang ilmu pula, ada sebagainya pula yang lain-lain. Ada tuan-tuan. Di Islam ni bukan agama yang jumud, bukan agama yang mengongkong, bukan agama yang beri kebebasan satu parti. Dia ada timang tara. Ada dalil, ikut. Sami'na wa ata'na. Bila kita faham agama ni, kita akan meletakkan dia pada tempat dia. Itu tu yang pertama. Okey, tajuk kita hari ni, larangan berperang tanah haram. Macam mana tuan-tuan? Dari Abu Surais Al-Adawi radhiyallahu bahawa ia berkata kepada Ammar bin Yasaid, saat itu ia mengirim pasukan ke Mekah. Berilah izin untukku wahai Amir, aku akan menyampaikan sebuah perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sehari setelah penaklukan kota Mekah. Jadi sahabat ni tuan, ikut Nabi, bila Nabi buka kota Mekah tu, dia ada bersama Nabi. Aku mendengarnya langsung daripada kedua telingaku. Apa dia dengar? Meresap ke dalam hatiku, dan langsung aku saksikan dengan kedua mataku ketika beliau berbicara. Nah, abang kata dia dengar betul-betul apa Nabi kata tu. Beliau mengucapkan tahmid. Pertama sekali khutbah Nabi puji Allah dulu. Kemudian Nabi berkhutbah.
Sesungguhnya Mekah telah dijadikan tanah haram dan Allah tidak tanah haram oleh Allah, dan tidak dijadikan tanah haram oleh manusia. Allah dah jadi tanah haram ni, Allah yang bagi tanah haram itu. Bukan kata kita yang bubuh declare tu Arab ni pun nama tanah haram. Tak. Allah yang declare sendiri. Tidak halal bagi sesiapa pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya. Di tanah haram tu tak boleh tumpah sebarang darah pun dalamnya. Itu bergaduh, berperang. Tidak boleh pula mencabut pohonnya. Dekat tanah haram tak boleh cabut pokok. Kita belajar itu ni. Pokok duri pun tak boleh cabut. Tak boleh pokok-pokok yang lain. Jika mereka beralasan dengan perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalamnya, maka katakanlah kepadanya bahawa sesungguhnya Allah mengizinkan Nabi SAW dan tidak diizinkan bagi kalian. Sesungguhnya hanya diizinkan bagiku sesaat di siang hari. Tanah haram dari kita baca dulu ni, tanah haram ni sebelum betul cipta langit dan bumi ni pun telah haram dah sampai ke hari kiamat. Dan ketika Nabi buka Mekah tu, tentu saja diberikan keringanan untuk berperang, untuk buka balik kota Mekah ni. Selepas Nabi berjaya buka, tak ada dah perang selepas kejadian tu. Sesungguhnya hanya diizinkan bagiku sesaat di siang hari, dan sekarang statusnya sebagai tanah haram telah kembali seperti semula. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nabi beritahu. Yang main ni beritahu pada orang tak main. Jadi kita pun samalah. Bila main majlis ilmu, bila balik nanti ada orang tak main kawan kita jumpa, cerita kat mereka balik tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berkata pada Abu Surais, apa yang dikatakan Ams kepadamu? Abu Surais berkata, ia mengatakan, aku lebih tahu daripadamu, hai Abu Surais. Sesungguhnya tanah haram tidaklah melindungi orang yang durhaka, tidak melindungi orang yang melarikan diri kerana takut telah membunuh, dan tidak pula melindungi orang yang melarikan diri kerana berkhianat. Di tanah haram ni tuan-tuan, kan, dia tidak melindungi orang yang durhaka, apa tu, orang yang lari daripada membunuh, kan, telah membunuh, dan juga tidak melindungi orang yang melarikan diri daripada kerana berkhianat. Jadi itu tanah haram. Bukhari dan Muslim. Okey, yang kedua ni tuan-tuan, larangan membawa senjata di tanah haram. Tadi tak boleh perang, Nabi pesan. Tak boleh juga bawa senjata. Apa dalil dia? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi sesiapa pun membawa senjata di Mekah. Hadis Muslim. Jadi kita ni tuan-tuan, pergi Mekah buat umrah, buat haji, tak boleh bawa senjata. Duduk dekat kita Malaysia, perlis kita ni, duduk pergi bendang, duduk bawa bekok, duduk bawa tajak ke, tinggal benda-benda tu, jangan pergi. Kukuk orang Arab pun, Arab Yaman, Arab Sudan, dia ada sabit, kabit ke apa lagi, pisau yang jenis bulat si tu, pisau kalau kita kerih, mereka ada pakai senjata tradisional mereka pun tak boleh, kan. Hadis Muslim, Nabi larang, kan. Jadi apa bentuk senjata tak boleh kita bawa ke tanah haram. Ini dalil yang pertama. Kandungan bab, tidak boleh membawa senjata di tanah haram atau di kota Mekah tanpa ada kepentingan. Dalam kitab Al-Li'din Lidain telah kami sebutkan riwayat yang menyebut tentang hal itu, hadis Abdullah bin Umar. Itu apa dia? Jika dikhawatirkan mendapat serangan musuh, maka dibolehkan membawa senjata. Kukuk time dah ni okey, tenang, tembak senjata. Kuk mai tahu nanti ke depan 2020 ke, kan, negara jiran yang tu berperang dengan Arab Saudi ke, nak pergi perang, nak pergi buat umrah ni, rasa takut, rasa terancam, boleh bawa senjata. Tu pun dengan catatan pedang-pedang harus dimasukkan ke dalam sarung dia. Kena ada sarung. Kalau kerih pun ada sarung dia. Kalau pedang pun ada sarung dia. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika masuk kota Mekah saat melakukan umrah qada. Iaitu Imam Bukhari telah menulis sebuah bab hukum membawa senjata bagi seorang muhrim. Itu sedang berihram. Kemudian beliau membawakan sebuah mu'allaq dari Ikrimah. Jika dikhawatirkan mendapat serangan musuh, ia boleh membawa senjata dan membayar fidyah, denda. Kemudian Bukhari mengatakan, namun pendapatnya yang mewajibkan membayar fidyah itu tidak diikuti. Ya, dalil kata bawa senjata kena sarung, semua orang tahu. Dia kata pula dahlah bawa senjata, sarung, hang kena bayar denda pula. Yang tu tak ada, tertolak. Asy-Syaukani berkata dalam kitab Nailul Awthar, kedua hadis tersebut merupakan dalil bolehnya membawa senjata di Mekah bila ada kepentingan dan dalam keadaan darurat. Kalau mungkin tak perlu, kuklah ke depan nanti kuk perlu, boleh bawa senjata.
Tapi macam mana? Kena sarung, kena tutup. Akan tetapi dengan syarat senjata tersimpan dalam sarungnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kedua hadis ini mengkhususkan kandungan umum dari hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Intinya larangan tersebut berlaku atas orang-orang yang membawa senjata tanpa kepentingan darurat. Yang hadis awal tadi saja-saja bawa. Macam kita lah pergi padang besar, beli pistol ke, tembok cicak ke apa, kita beli pistol. Tu beli rumah, buh melawak ke apa, tak ada apa. Ni pergi umrah ni, pergi buat haji tu dia nampak senjata jual-jual ke apa ke, pergi duk bawa kilik pula. Jangan. Sebagai hiasan ke, seronok-seronok, bukan. Ibadah haji umrah bukan untuk kita buat peraga, buat apa hobi ke apa, bukan. Kalau betul jadi darurat, ya, dan itu perlu. Tapi macam mana kita bawa sarung senjata tu, seperti mana Nabi buat, kan? Itulah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama, iaitu larangan membawa senjata dalam tanah haram tanpa darurat dan kepentingan, dan dibolehkan bila ada kepentingan. Jadi itu jawapan dia, kan? Jadi itu cerita dia. Ada nak tanya apa tak tentang dua benda ni? Satu tadi ni larang perang, yang kedua larang bawa senjata. Perang tak boleh, bawa senjata pun tak boleh. Kok berlaku darurat, kepentingan boleh kita bawa, tapi sarung senjata tadi. Itu jawapan dia. Mudah tunjuknya, tuan. Kalau tuan nak tanya apa untuk hari ni, kita ada masa lagi dalam 10 minit kurang, tuan. Ada okey dalam kurang 10 minit. Saya akan sentuh, tuan, satu tajuk, tuan. Satu bab, larangan terus melaksanakan solat sunnah sejurus selesai solat fardu. Kita semayang Isya sekali lagi, habis Isya nak buat sunat, kita semayang tempat yang sama. Boleh tak? Boleh semayang. Tapi ada dalil lagi tegahan Nabi tak suruh buat lagu tu. Macam mana? Dia tengok lagi apa cara dia. Macam mana kita nak buat? Kita kan boleh saja, tak ada masalah, tapi nak ambil sunnah Nabi tu, macam mana cara Nabi buat? Dan ketika habis solat wajib nak semayang sunat, apa Nabi buat? Artikel ini bertujuan menjelaskan agar antara solat fardu dengan solat sunnah, solat sunat rawatib, ba'diyah ke qabliyah ke apakah, itu diselangi dengan sesuatu sama ada berupa zikir, perbicaraan atau dengan berpindah tempat. Habis semayang Aisyah, nak semayang solat ba'diyah, apa dia? Kita berzikir dulu, baru kita semayang. Ataupun berbicara, berkata-kata, baru semayang. Ataupun pindah tempat, baru semayang. Ada tiga cara, tuan. Terdapat dalil-dalil yang menjelaskan larangan langsung menunaikan solat sunnah sebaik selesai daripada solat fardu, tetapi hendaklah diselangi dengan sama ada zikir, perbicaraan, percakapan ataupun berpindah tempat sebelum melaksanakan solat sunat. Ini berlaku bila solat wajib nak pergi solat sunat. Okey, apa dalil dia, tuan-tuan? Umar bin Atta bin Abi Al-Kawar mengkhabarkan bahwasanya Nafi' bin Jubair pernah mengutuskan beliau kepada Ash-Sha'ib, itu Ibnu Uti'nam, agar beliau dapat menanyakan sesuatu yang pernah dilihatnya daripada Muawiyah dalam solat. Maka beliau menjawab, ya, aku memang pernah melaksanakan solat Jumaat bersamanya. Sahabat ni bersemayang Jumaat dengan Muawiyah di Mansyurah, iaitu sebuah bilik ataupun penghadang di dalam masjid sebagai benteng. Setelah imam mengucapkan salam bagi solat Jumaat, aku langsung diri. Lepas habis solat Jumaat, dia terus diri di tempatku, lalu terus solat, yakni solat sunnah. Setelah beliau masuk, beliau mengutuskan kepada sahabat kepadaku, lalu dia kata beritahu kepada seseorang, so beritahu dia, janganlah engkau mengulangi lagi perbuatanmu tersebut. Jika engkau melaksanakan solat Jumaat, janganlah engkau menyambungnya dengan solat yang lain, sehingga engkau memisahkan dengan berbicara, berkata-kata, atau keluar ke tempat yang lain. Kerana sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami melakukan perkara tersebut. Nabi pesan sobat benda tu, iaitu tidak menyambung solat fardu dengan solat sunnah yang lain sehingga kita berbicara, berkata-kata, atau keluar berpindah tempat. Sahih Muslim dalam bab setelah solat Jumaat. Ini dari yang pertama. Kita pergi lagi dalam Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, adakah salah seorang di antara kamu merasa berat untuk bergerak ke depan atau mundur ke belakang, atau ke kanan ataupun ke kiri? Ditanya. Abu Daud menambahkan dalam hadis Ahmad, iaitu maksudnya ketika hendak solat sunat sebaik selesai solat fardu.
tu tuan-tuan. Jadi berat kan kita nak pergi ke depan sikit, ke belakang ke langkah, ke tepi kiri ke kanan ke, tak mana-mana selain pada tempat kita solat wajib tadi. Itu Nabi kata tuan. Jadi Sunan Abi Daud dalam bab seorang lelaki yang solat tatawuk, solat sunnah di tempat dia solat maktubah, solat fardu. Apa cerita dia? Solat yang sama tempat wajib tadi. Kita pergi lagi lafaz Baihaqi pula. Apabila salah seorang di antara kamu hendak melaksanakan tatawuk, solat sunnah, sebaik saja solat fardu, maka beranjaklah ke depan atau mundur ke belakang atau bergerak ke kanan ataupun ke kirinya. As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi pun sama juga. Jadi ada banyak dalil cerita benda yang sama. Daripada Ibn Umar pula. Ibn Umar ni tuan-tuan, Ibn Umar ni kalau Nabi tak buat, dia tak buat terus. Yang pegang betul sunnah Nabi ni Ibn Umar tuan. Bahwasanya beliau apabila berada di Mekah, lalu solat Jumaat, beliau marah ke depan, lalu solat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, beliau marah ke depan lagi, solat 4 rakaat. Nabi buat macam mana? Di Mekah, habis solat Jumaat, Nabi langkah ke depan, buat 2 rakaat. Habis 2 rakaat, Nabi langkah lagi ke depan, buat 4 rakaat. Itu Nabi buat selepas solat Jumaat. Dan apabila beliau di Mekah, Madinah, tadi di Mekah, ni balik di Madinah, selepas solat Jumaat, setelah itu beliau pulang ke rumahnya, lalu solat 2 rakaat di rumah. Dan beliau tidak solat di masjid. Maka ditanya kepada beliau, maka beliau pun menjawab, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Nabi buat lagu tu. Apa dia? Lepas solat Jumaat di Mekah, Nabi buat 2, Nabi akan langkah ke depan 2. Langkah pula ke depan pula buat 4 pula. Jadi Nabi balik ke Madinah, Nabi tak solat sunat di rumah, di masjid. Nabi balik buat di rumah. Cerita dia macam mana? Tuan-tuan, ada 2 pilihan. Sebenarnya buat di masjid juga, solat ba'diyah, janji pada tempat yang sama, kiri, kanan, depan, belakang, boleh. Tak pun tuan-tuan buat di rumah, selesai masalah. Kok ustaz, saya balik rumah sekali lagi nak buat pakai baju kerja sebenarnya, tak ada dah. Buat di masjid siap-siap. Sebenarnya 2 rakaat pun boleh, nak buat 4 pun boleh, terpulang. Jadi dua-dua cara tu Nabi pernah buat. 2 pun ada, 4 pun ada. Tak pun nak buat 2 tadi, pindah pula buat 4 pun dalil sahih tuan. Nabi pernah buat. Ini 6 pun tuan. Jadi itu jawapan dia. Cuma kita belajar dulu ni, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Sebab buat lagu tu, Allah haram api neraka pada kita. Syarat dia bukan lagu tu je. Subuh buat 2 sebelum, 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur, asar tak ada, sebelum ada selepas maghrib, selepas maghrib 2, selepas isya 2. Semua tuan ada 12 waktu. Buat lagu tu, Allah haram api neraka tuan. Itu ganjaran dia. Okey, dalil lain tuan-tuan, ada masa sikit lagi. Ada dalil yang menguatkan lagi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan kita melakukan perkara tersebut, iaitu tidak menyambungkan solat dengan solat yang lain sehingga kita berbicara atau keluar. Kita bercakap ataupun kita keluar ke tempat lain. Pada hadis ini terdapat dalil bagi apa yang diperkatakan oleh sahabat-sahabat kami, yakni dari kalangan tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, bahawa jika seseorang mahu melakukan solat sunat rawatib dan yang lainnya setelah selesai solat fardu, maka dianjurkan agar berpindah dari tempat dia melaksanakan solat fardu tersebut ke tempat yang lain. Dan yang paling afdal adalah dengan melaksanakan di rumah. Sebab Nabi pun beritahu, Nabi ni kalau solat sunat ni Nabi buat di rumah kebanyakannya. Di masjid tak banyak mana tuan. Kalau kita pun buat di rumah, tak ada masalah. Kalau buat di masjid boleh, tapi lain tempat. Kemudian jika tidak, maka boleh di tempat yang lain, di dalam masjid ataupun di tempat lainnya, supaya tempat sujudnya menjadi banyak dan terpisah di antara solat sunat dan solat fardu. Dalil yang kuat. Dia kata, bersolatlah kamu tak mana-mana pun, perbanyakkan tempat sujud kamu. Tadi semayang kat sebelah depan, kita bayar kat tiang ni pula, main kat belakang ni pula, kat belakang orang ke. Jadi dia buat lah. Ya, menepati sunnah. Sebab tu tengok orang ni semayang ni, dia tukar sama-sama dia. Nak pindah tempat lain dah hamil dah. Tukar kawan sebelah, kawan 12 ke, pun boleh. Kot, tak mau juga nak semayang tu, boleh. Kita berzikir dulu. Sebab tak mau pindah boleh, tapi tak kata semesti lepas semayang kena pindah merata. Dah, duduk tantu pun boleh. Kita zikir dulu, memisahkan solat wajib dengan solat sunat tadi. Tak pun berkata-kata, mungkin sembang kau sebelah, Assalamualaikum, berkhabar, kau puasa, bawa semayang pun boleh. Sebab apa? Perkataan dia tadi berkata-kata, perbicaraan.
ataupun zikir, ataupun pindah tempat. Ada 3 cara kita boleh buat tuan. Di Islam ni tuan, itu dalil dia. Kan boleh tengok tahun ni macam ni. Boleh buat pindah ni, kita pindah tempat lain. Tempat ni semua tak beranjak ni, aku nak pergi belakang pun payah. Duduk tahun tu juga. Tapi zikir dulu pun boleh. Tak pun kan berbicara, sembang sebagainya boleh. Dia jangan sembang kuat pula. Boleh hang lama tak nampak tu dia sembang kawan sebelah nak semayang pun kacau. Tak tepat pula kan. Wallahu alam. Untuk tajuk hari ni, ada tuan nak tanya tuan tentang tajuk kita hari ni, 3 benda tuan. Itu tadi ni tentang larangan perang. Tadi tidur. Tidur tu macam mana nak bagi awal, kita buat tuan. Dan air sekali tadi tata cara solat. Lepas solat wajib, kita pindah tempat, ataupun berzikir, ataupun kita berkata-kata. Wallahu alam. Kata apa saya berhenti sana? Tak ada. InsyaAllah jelas no. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.